Ya, Alhamdulillah sekarang bersama kita di studio Rampai Pagi iaitu mengenai dengan pengalaman beliau sebagai pelapor haji, dan tetamu yang kita maksudkan iaitu bersama dengan Tuan Haji Adizul Hazmi bin Muhammad Saleh, merupakan pelapor hal ehwal jemaah haji bagi tahun 1444 Hijriah. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Tuan. Salam Tuan. Apa khabar Tuan Haji? Syukur Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Dan rasanya tidak terlambat mungkin untuk mengatakan selamat sampai pulang ke tanah air. Masih lagi lebih kurang sebulan lah sudah. Ya, lebih kurang 3 minggu yang lalu. Jadi belum lagi sebulan. Tapi jemaah lebih awal. Ya, jadi yang bertugas kemudian lah ya. Baik, setiap tahun memang pengalaman-pengalaman berbeza, bukan saja orang yang dirasakan oleh para jemaah haji. Betul, ya. Tetapi tidak terkecuali juga pada yang bertugas ya, ini ya. Dan ini yang ingin kita kongsikan bersama dengan tetamu kita ni. Mungkin ya secara ringkasnya dan sebagai mukaddimahnya, mungkin dapat Tuan Haji ceritakan sejarah penghantaran pelapor haji dan nyorang katanya itu peranannya ni. Silakan Tuan Haji, silakan. Ya, baiklah, terima kasih Tuan Dr. Iskandar dan juga Puan Hani Bahriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, dengan izin Allah juga pada tahun ini Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam telah pun dapat melaksanakan rukun Islam yang kelima di Tanah Suci. Dan begitu juga dengan penghantaran pegawai bagi pejabat urusan jemaah haji, pentadbiran dan perubatan di Arab Saudi. Dan setinggi-tinggi menjunjung kasih juga ke hadapan majlis ke bawah Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di atas perkenan baginda untuk penghantaran pegawai ini. Dan alhamdulillah, sejarah awal penghantaran pegawai ini adalah bermula pada tahun 1986. Pada ketika itu pegawai haji, pelapor haji yang pertama ialah Tuan Haji Abdul Manap bin Haji Adam. Dan diikuti pada tahun berikutnya Tuan Haji Ali Haji Haji, hinggalah Allahyarham Tuan Haji Abdul Malik Haji Wang Tengah, dan ramai lagi hinggalah membawa ke hari ini seperti Tuan Haji Hassan Haji Kamis, Tuan Haji Syamad Haji Ali, Tuan Haji Asnan juga ya? Tuan Haji Asnan Suhaili, Tuan Jumar Abdul Rahman dan juga Tuan Haji Azizi. Jadi sejarahnya begitu panjang sekali sejak tahun 1986. Dan sebelum itu pada tahun 1985 juga ada dijemput media pegawai daripada RTB pada ketika itu yang mulia Tuan Haji Ramli bin Haji Said selaku media jemputan dari Kementerian Penerangan Arab Saudi. Dan alhamdulillah sepanjang sejarah penghantaran pegawai ini memanglah seperti yang Tuan katakan tadi, peranannya sama, cuma suasananya berbeza. Betul, berbeza tahun, berbeza pengalaman. Berbeza pengalaman apapun yang dihadapi ya. Dan di samping itu pada tahun 90-an pernah dihantar 2 orang pegawai untuk satu musim haji, iaitu Yang Mulia Tuan Haji Osman bin Haji Ismail bersama dengan Tuan Haji Ali bin Haji Haji, dan kali kedua Tuan Haji Mursyid Saleh dan juga Tuan Haji Ali Haji Haji. Jadi mengapa menghantar 2 orang pegawai pada ketika itu adalah jumlah jemaah yang agak ramai. Saya ingat saya dulu ke Tani pernah menghantar sampai 10 penerbangan, 11 penerbangan. Jadi ada sebabnya ya dihantar 2 orang pegawai pada ketika itu, membawalah kepada hari ini. Jadi ia bekerjasama dengan pejabat urusan jemaah haji, pentadbiran dan perubatan di Arab Saudi dalam memberikan ataupun menyampaikan maklumat berita semasa yang berkaitan hal-hal jemaah haji dan juga pegawai-pegawai bertugas ketika berada di sana. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Jadi itu sedikit sebanyak sejarah sebagai penghantaran pelapor haji dan juga peranannya. Jadi mungkin boleh dijelaskan dengan lebih terperinci lagi antara tugasannya. Jadi kalau tadi di Rampai Pagi sentiasa kita ni menyaksikan Tuan Haji memberikan laporan. Jadi mungkin ada sesetengah yang tidak nampak, maksudnya di radio lah, tidak nampak dan tidak diperdengarkan, yang merupakan antara tugasan di luar lensa kamera. Mungkin itu juga antara tugasan-tugasannya. Jadi mungkin boleh diperjelaskan. Terima kasih Puan. Alhamdulillah, sebelum ini saya pun juga telah pernah diamanahkan untuk bertugas di luar negara bagi tugasan-tugasan tertentu, tugasan rasmi khususnya. Namun ia agak berbeza pada kali ini. Ia berkaitan dengan aspek
spiritual. Di samping kita berpeluang untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, kita juga memikul amanah untuk menyampaikan berita dan cerita hal-ehwal jemaah haji dan juga pegawai-pegawai. Jadi saya bagikan tugas peranan ini kepada beberapa fasa. Fasa pertama sebelum ketibaan jemaah, keduanya aktiviti jemaah di Mekah dan juga Madinah, dan ketiga kepulangan jemaah haji. Jadi sebelum jemaah tiba, antara yang dipaparkan dalam siaran berita dan laporan harian radio adalah persiapan. Persiapan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dalam menyambut ketibaan jemaah haji dan kerjasama dengan pejabat urusan jemaah haji, pentadbiran dan perubatan sepanjang berada di sana. Jadi alhamdulillah rombongan diketuai oleh Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji, iaitu Pengarah Urusan Haji di negara Darussalam, dan juga Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Perubatan yang telah bertungkus lumus dalam memastikan kesediaan urusan bagi melibatkan jemaah haji negara kita, dari segi pengangkutan, tempat tinggal, dokumen perjalanan. Jadi inilah peranan kita ini sebagai pelapor jemaah haji untuk memaklumkan kepada jemaah haji yang belum sampai ke sana bahawa persiapan sudah dilakukan untuk kita ini sampai ke sana. Jadi hilanglah kerisauan. Jadi untuk sampai di sana di Jeddah dan seterusnya di Madinah, jemaah haji sebelum mereka bertolak, mereka kan sudah dapat mengetahui bahawa mereka sudah sedia untuk disambut tiba di Madinah. Begitu juga rombongan awal syarikat-syarikat pengendali pakej haji. Mereka juga tiba lebih awal untuk memastikan hotel penginapan, pengangkutan dan sebagainya sempurna disediakan sebelum ketibaan jemaah. Jadi itulah fasa awal untuk laporan sebelum ketibaan jemaah haji. Begitulah juga aktiviti jemaah haji akan terus diberitakan hinggalah ke pengenalan mereka ke tanah air. Itulah antara peringkat ataupun fasa laporan-laporan berita yang kita bawakan. Jadi Tuan Haji, sedikit kita ingin menyentuh dunia. Kita sendiri sedia maklum dunia baru saja berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini dalam beberapa tahun kebelakang ini. Sebelum ini memang tiada para jemaah haji menunaikan ibadah haji. Jadi beberapa peraturan-peraturan yang perlu dilaksanakan ataupun yang dibuat. Apakah kesukaran selama Tuan Haji mula-mula hadir di sana, di kota suci Madinah dan juga Mekah? Ya, alhamdulillah pihak Kerajaan Arab Saudi dan juga Kementerian Haji dan Penerangan Arab Saudi dan juga pihak berkuasa kesihatan di sana selepas saja pandemik, mereka telah pun memberikan kelonggaran dalam aspek-aspek garis pandu kesihatan ini. Dan ini tentunya satu berita baik untuk jemaah haji dari seluruh dunia. Dan begitu juga bagi jemaah haji negara kita, 1,000 orang jemaah kesemuanya menyambut baik perkembangan ini. Cuma tinggal sekali lagi untuk kita ini mengambil tanggungjawab sendiri untuk memastikan aspek-aspek kesihatan menjadi keutamaan kita. Dan alhamdulillah sebelum bertolak ke Tanah Suci, Kerajaan Kebadulan Yang Maha Mulia menerusi Kementerian Kesihatan telah memastikan hanya jemaah haji yang istilahnya fit fit cukup bersedia untuk menunaikan fardu haji, dibenarkan untuk menunaikan fardu haji. Jadi dan di sana tidaklah ada garis pandu seperti yang ketika pandemik akan tetapi tinggal tanggungjawab saja lagi untuk menjaga kesihatan. Yang cabaran paling besar pada ketika itu adalah suhu yang agak tinggi di Madinah dan kabarnya juga Mekah. Agak panas. Agak panas. Dan sering dinasihatkan kepada jemaah bahkan sebelum tiba pun banyak minum air dan memastikan tubuh badan fizikal sihat untuk melaksanakan ibadah haji di sana. Jadi alhamdulillah tidak ada sekatan-sekatan tertentu dalam garis pandu kesihatan. Seperti yang saya katakan tadi, cuma tinggal tanggungjawab kita inilah bersama-sama menjaga kesihatan. Itu memandangkan sudah fasa endemik. Jadi itulah antara garis pandu kesihatan itu takluk kepada seorang sendiri. Jadi sebenarnya kita akan mengongsikan antara gambar-gambar yang telah pun dirakamkan juga dipaparkan. Jadi mungkin Tuan Haji boleh mengongsikan mengenai dengan gambar. Ini kebetulan ketika membuat penggambaran untuk laporan Rampai Pagi berlatar belakangkan Kaabah. Ini sudah di Kota Mekah Kota Mekah dan saya telah berpeluang untuk menggunakan lokasi ini bagi sesi penggambaran yang dilakukan seorang diri menggunakan tripod dan kamera. Dan ini ketika menyambut ketibaan jemaah haji di
Pavilion Haji di Prince Muhammad bin Abdul Aziz Airport di Madinah. Saya sempat membuat temu bual bersama dengan beberapa. Jadi para jemaah belum hadir lagi waktu ini itu? ketiban jemaah. Dan ini pula ketika kepulangan jemaah, saya sempat juga bertanya khabar dan pengalaman mereka sepanjang berada di Tanah Suci, dan alhamdulillah rata-rata mereka berkongsi dengan pengurusan yang sempurna. Biarpun mungkin ada cabaran yang mereka hadapi, tapi mereka bersyukur dengan pengalaman yang berharga ini. Jadi inilah kaedah yang penggambaran yang dilakukan. Begitu juga ini ketika berada di Madinah, menggunakan kini kita memanfaatkan kemajuan yang apa yang ada ya. Jadi inilah yang kita rakam dan kita buat penyentingan. Ya, mungkin ada bantuan daripada rakan-rakan juga ya yang membuat penggambaran ini. Setakat ini begitulah yang kita lakukan ya. Namun ada kalanya jemaah juga turut sama membantu. Ya, alhamdulillah. Dan di samping itu saya juga saya ada sokongan daripada support team di Brunei, di bahagian berita, di bahagian radio dan juga di Rampai Pagi sendiri yang sangat saya hargai lah support team ini. Jadi kalau ada apa-apa saya adukan kepada mereka. Jadi khidmat nasihat sharing kita sering berhubung setiap hari untuk memberikan yang terbaik untuk audiens Ketani di negara Darussalam. Seperti tadi dapat Ketani saksikan, itulah antara tugasan sebagai seorang pelapor haji, dan sebenarnya baru saya tahu jadi itu behind the scene-nya rupanya sendiri Tahjua merakam. Ini mungkin itu juga antara perbezaan pelapor haji pada waktu dahulu dan sekarang. Kalau waktu dahulu mungkin teknologinya berbeza dengan sekarang ini. Mungkin boleh dikongsikan tadi cabaran mengenai dengan garis pandu kesihatan. Apalagi antara cabaran-cabarannya sebagai seorang pelapor hal ehwal jemaah haji ini? Baiklah, alhamdulillah. Antara perkara pertama yang sering dalam fikiran saya dan begitu juga cerita daripada pelapor-pelapor yang sudah adalah untuk kita menjaga kecergasan diri, kesihatan badan. Inilah yang perlu kita jaga. Kerana lazimnya aktiviti jemaah yang kita paparkan ataupun kita beritakan ini aktiviti mereka pada sebelah petang dan malam. Memang ada aktiviti sebelah pagi juga. Dan biasanya selesai penggambaran dibuat, akan dibuat penyentingan. Mengambil masa yang agak lama juga. Dan di sinilah kreativiti masing-masing ya. Sama ada kita membuat teks ataupun skrip berita itu berpandukan gambar, ataupun kita membuat penyentingan gambar berpandukan skrip berita itu masing-masing. Kadang-kadang sampai masuk 5:30 malam di Tanah Suci di Arab Saudi masih belum selesai kadang-kadang ya. Jadi kita mesti buat penghantaran pun feeding kemari perlu segera. Apatah lagi kalau Rampai Pagi yang disiarkan 2 kali seminggu. Begitu juga berita. Jadi mungkin kalau dapat saya katakan memang tidur agak tidak menentu sedikit. Begitu juga aspek-aspek tertentu. Tapi ialah seperti yang kita katakan, keutamaan saya adalah menjaga kesihatan. Ini nasihat daripada rakan-rakan pelapor-pelapor yang sudah. Itu antara cabarannya juga. Dan di samping itu juga dari segi komunikasi adalah juga belajar bahasa Arab sikit-sikit. Tapi tidak seberapa. Tapi yang saya katakan komunikasi ini kadang-kadang mendangkan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi sentiasa memperbaiki perkhidmatan yang diberikan dari segi perkhidmatan kepada jemaah dan juga pegawai bertugas. Jadi kita perlu mematuhi garis pandu ini. Jadi perlu ada sentiasa ada komunikasi dengan pihak-pihak berkuasa di Arab Saudi dalam memastikan kita mematuhi garis pandu ataupun undang-undang yang telah pun ditetapkan. Kerana ini memang berlaku pada setiap tahun ya tuan. Dan alhamdulillah sepanjang berada di sana cabaran-cabaran ini dapat diatasi berkat kerjasama semua pihak, khususnya di pihak Pejabat Urusan Jemaah Haji Pentadbiran Negara Darussalam dan juga Pejabat Konsul Agong Negara Darussalam di Jeddah dengan pemangku Konsul Agong sendiri dan juga Attaché Perhubungan Haji yang bertugas di sana dalam mengelinga dan menduli bukan hanya jemaah bahkan juga pegawai. Begitulah. Alhamdulillah. Jadi memanglah ya Tuan Hadi Zulhazmi sendiri tugas kita ni sebagai seorang penyiar ini ya dalam dunia penyiaran ini
kalau mengikut cerita daripada rakan-rakan tani yang terdahulu ya, yang dihantarkan untuk bertugas sebagai mengendalikan urusan haji saban tahun, memang orang tenaga yang tani gunakan 2 kali lipat jika dibandingkan dengan para jemaah haji ya, kerana jemaah haji mengikut cerita daripada Tuan Haji tadi, ketani memang waktu rehat memang sudah kurang ya. Kurang mendapat waktu rehat yang mencukupi, masa tidur yang mungkin agak tersasar. Tetapi itulah kerana keikhlasan kita semata-mata untuk menandai ataupun memikul tanggungjawab yang diberikan kepada kita. Mungkin dapat dikongsikan, kalau dulu sebagai pelaporan ini dikenali sebagai apa ni? Mungkin sejarah, sedikit sejarah lagi. Kalau dulu pernah dinamakan sebagai pelapor haji. Pelapor haji. Berikutnya pegawai perhubungan haji yang pernah kita dengar ya. Dan kebelakangan waktu saya sendiri tuan pelapor hal-hal jemaah haji di Arab Saudi. Begitu juga kalau di pihak pegawai, kini pejabat urusan jemaah haji, pentadbiran dan perubatan. Kalau dulu kita pernah juga mendengar bi'thah ya, bi'thah haji. Jadi kini namanya begitulah, pejabat urusan jemaah haji, pentadbiran dan perubatan. Alhamdulillah. Namun dari segi peranan dan juga tanggungjawab tetap sama. Jadi melapor akan keadaan jemaah haji Negara Brunei Darussalam dan antara aktiviti dan kegiatan yang dilakukan di sana. Mungkin boleh diterangkan dari segi format penyampaian. Dari segi pengisian konten konten. Berbeza antara laporan harian radio, laporan berita dan juga rampai pagi. Saya mulakan dengan radio tuan ya. Silakan. Radio lazimnya kita buat laporan harian beserta dengan wawancara. Jadi dalam wawancara itu sama ada penyampai sendiri yang menyebutkan nama yang diwawancara ataupun yang diwawancara sendiri menyebut nama beliau. Jadi saya kata. Jadi ada bezanya. Jadi setiap kali temu bual yang kita buat dengan jemaah ataupun siapa-siapa saja, tidak sama pengisian tersebut untuk digunakan satu-satu konten bagi setiap laporan ini. Setiap laporan. Jadi kalau radio perlu kepada nama, berita nama akan dipaparkan pada monitor ya. Betul. Jadi tidak perlu disebut. Dan begitu juga rampai pagi agak lebih panjang kerana lebih detail dan masanya agak panjang. Jadi 3 format ini saya perlu apa istilah kini ya? Hadam. Betul. Perlu hadam ya. Perlu terbiasa. Telan. Perlu saya telan. Hadam ya. Jadi tinggal saya lagi mencari bahan dan konten. Dan alhamdulillah saya diberikan bukan juga kebebasan akan tetapi mungkin kebebasan ya oleh pejabat urusan jemaah haji dan juga support team di sini untuk mencari bahan yang bersesuaian, yang berkaitan, yang boleh menarik perhatian keluarga jemaah haji yang menunaikan fardu haji. Ini penting ya. Bagaimana untuk cara kita tahu garis pandunya. Betul. Kalau istilahnya dalam Inggeris mengatakan do's and don'ts-nya. Kalaupun berlaku berita-berita yang kurang baik, setakat mana kita boleh menyampaikan dan sebagainya. Jadi ini perlu berhati-hati dalam cuba mengelak kerisauan daripada berlaku. Kalaupun berlakunya kerisauan, ada caranya untuk kita bahawa perkara-perkara ini telah pun diatasi dan dikelinga dengan sebaiknya. Jadi format ini berubah-ubah selalu, bergantung kepada aktiviti yang mereka lakukan dan apapun yang berlaku di Arab Saudi melibatkan jemaah haji dan juga pegawai-pegawai di sana. Ia lebih kepada kebijaksanaan tani untuk nyorang ke tani untuk menangani masalah-masalah tersebut Kerana setiap hari konten perlu berbeza dan juga pasti ada masalah-masalah dan itu kita yakin hanya kebijaksanaan tani baik. Dan kita yakin Hani serta audio penonton sekalian, setiap hari kita melalui kenangan-kenangan yang mungkin ini dapat dilupakan. Bagi Tuan Haji sendiri, kenangan manis sewaktu berada di kota suci Madinah dan Mekah, mungkin dapat dikongsikan sebelum kita mengakhiri bual bicara kita pada pagi ini. Alhamdulillah, memang banyak kenangan-kenangan manis. Namun begitu adalah seperti lazimnya ziarah ke makam Rasulullah dan beribadat di Raudah. Itu satu pengalaman yang sangat berharga. Apatah lagi kini untuk ziarah Raudah tidak semudah dulu ya. Saya masih ingat pada awal-awal saya sampai ke Tanah Suci beberapa tahun dulu, siapa yang ingin ke Taman Raudah
kalau istilah kita mengatakan bila-bila masa ingin mengingati, bebas. Asal sanggup berbaris beratur panjang. Tapi kini para jemaah perlu membuat tempahan dan sebagainya. Jadi saya boleh katakan itu kenangan paling manis ketika berada di Madinah, ziarah makam Rasulullah, dan seterusnya di Makkah Al-Mukarramah, berjumpa dengan jemaah haji negara kita, sama-sama bersusah bersanang. Tapi yang paling manis saya katakan adalah di Mina, ya. Para jemaah akan melakukan nafar awal dan nafar thani, bermalam di Mina di khemahnya agak mencabar. Tapi alhamdulillah penyediaan kemah yang begitu sempurna memberikan keselesaan kepada kita ni. Akan tetapi memang ada cabarannya. Cabaran inilah yang saya anggap sebagai satu kenangan yang sangat manis. Kerana jemaah tidak merungut dengan cabaran ini. Akan tetapi lebih kepada inilah ujian kita ketika berada di Tanah Suci, khususnya ketika bermalam di Mina, ya. Bermalam di Mina, bercerita-cerita lewat malam dan sebagainya sambil saya buat kerja. Jadi itulah yang sukar untuk dilupakan lah, ya. Saya konjaran. Rasa rindu. Mungkin kadang-kadang pahit ketika berada di saat itu, tetapi manis ketika dikenang kembali. Ya. Alhamdulillah. Baik, Rampai Pagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Adizul Hazmi, ya, kerana berkesudian mengungsikan pengalaman sebagai pelapor haji pada tahun ini. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga kerana telah pun menanai tanggungjawab sebagai pelapor hal ehwal jemaah haji pada tahun ini. Telah pun memberikan informasi dan juga maklumat mengenai dengan keberadaan jemaah haji 1444 Hijriah bersamaan dengan 2023. Masih terima kasih kita ucapkan atas kedatangan Tuan Haji Adizul Hazmi, dan insyaAllah kita akan bersama lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.